Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nur Fikri Halim. Nombor metrik saya adalah 2022-6225-24. Tajuk pembentangan kami adalah pencemaran udara menjejaskan kesihatan manusia dan alam sekitar. Penyertaan masalah yang terdapat mengenai tajuk ini adalah kesan kesihatan yang mana tahap pencemaran yang tinggi di udara seperti ozon telah menyebabkan penyakit pernafasan, masalah kardiovaskular dan masalah kesihatan lain. Seterusnya, kemerosotan alam sekitar, contohnya hujan asid, boleh membahayakan tumbuh-tumbuhan dan hidupan akuatik, menimbulkan ancaman kepada biodiversity. Selain itu, perubahan iklim sebagai contoh gas rumah hijau seperti karbon dioksida dan metana memerangkap haba di atmosfera, membawa kepada pemanasan global. Seterusnya adalah faktor-faktor berlakunya pencemaran udara. Faktor-faktor ini terbagi kepada dua, iaitu faktor ekonomi dan faktor sosial. Faktor ekonomi yang pertama iaitu industri perkilangan. Pelepasan nitrogen, sulfur dioksida, hidrokarbon dan karbon dioksida telah membawa kesan sampingan kepada kehidupan alam sekitar. Industri perkilangan seperti kilang baja, kilang kimia, kilang kayu merupakan antara contoh-contohnya. Seterusnya adalah debu-debu tanah dari pembinaan bangunan. Walaupun pembangunan ini menjadi lamban kemodenan sesuatu negara, namun ianya telah memberi kesan sampingan kepada berlakunya pencemaran udara. Debu-debu dari penggunaan pengangkutan lori besar dalam mengangkat tanah dan menimbus tanah di tapak pembinaan, iaitu terutamanya pada waktu panas dan kering, telah menyebabkan debu-debu ini naik dan berterbangan di udara, telah menyumbang kepada pencemaran udara dan kesan kepada kesihatan awam. Akhir sekali iaitu pembakaran terbuka. Pembakaran terbuka ini kebanyakannya dikesan berlaku di kawasan tapak pelukusan sampah, sisa pekerja di kawasan industri dan tapak pembinaan, sisa peladangan, sisa kebun serta pembakaran di hutan simpan. Keadaan pencemaran ini telah menjadi lebih serius pada musim panas yang berpanjangan kerana ianya turut menyumbang kepada masalah jerebu yang menjejaskan kesihatan awam. Masalah jerebu yang telah melanda Malaysia pada 1997 menyebabkan hampir seluruh negara seolah-olah diselubungi asap. Seterusnya adalah faktor sosial. Yang pertama adalah pelepasan asap kenderaan bermotor. Pada zaman kini, kenderaan adalah keperluan harian dan penggunaan serta pengeluaran kenderaan bermotor saban tahun telah meningkat di atas jalan raya dan lebuh raya. Pembakaran bahan api fosil daripada kenderaan bermotor telah menghasilkan gas karbon monoksida, nitrous oksida, hidrokarbon, telah menyumbang kepada pencemaran udara. Yang terakhir adalah asap rokok atau rokok elektronik iaitu vape. Asap rokok secara tak sedar telah menyumbang kepada pencemaran udara. Karbon monoksida telah terhasil akibat daripada pembakaran bahan yang mengandungi asas karbon seperti tembakau, kerana tembakau merupakan bahan utama penghasilan rokok. Karbon monoksida ini dilepaskan dalam kuantiti yang banyak setiap hari oleh perokok. Kini, rokok elektronik iaitu vape telah menjadi trend perokok dan vape telah menghasilkan banyak asap dan kesannya telah berlaku pencemaran udara. Kesan-kesan pencemaran udara terbahagi kepada dua, iaitu manusia dan alam sekitar. Kesan yang pertama ialah gangguan pernafasan. Zarah pencemar udara seperti habuk dan bahan kimia berbahaya boleh memasuki saluran pernafasan manusia, menyebabkan kerengsaan dan gangguan pernafasan. Ini boleh mencetuskan atau memburukkan keadaan seperti asma, bronkitis dan penyakit pulmonari obstruktif kronik. Seterusnya, penyakit jantung. Pencemaran udara boleh meningkatkan risiko penyakit kardiovaskular. Zarah halus boleh memasuki aliran darah dan merosakkan saluran darah, meningkatkan tekanan darah dan menyebabkan masalah jantung.
Kesan yang terakhir ialah kanser. Setengah bahan pencemar udara seperti bahan pencemar organik berterusan POP dan sebahagian kimia toksik dikaitkan dengan peningkatan risiko kanser, terutamanya kanser paru-paru. Kesan yang kedua ialah kepada alam sekitar. Yang pertama ialah ekosistem. Pencemaran udara boleh merosakkan tumbuhan, haiwan dan ekosistem akuatik. Asap daripada pembakaran bahan api fosil boleh mengendap pada tumbuhan dan tanah, menyebabkan kerosakan pada tumbuh-tumbuhan dan meracuni air. Seterusnya, perubahan iklim. Setengah bahan pencemar udara seperti gas rumah hijau menyumbang kepada perubahan iklim global dengan menyebabkan peningkatan suhu global dan perubahan dalam corak cuaca. Akhir sekali, kehilangan biodiversity. Pencemaran udara boleh menyebabkan penurunan kualiti habitat dan kehilangan biodiversity. Organisma hidup boleh dipengaruhi oleh pendedahan langsung atau melalui perubahan dalam rantaian makanan. Seterusnya, ini ialah contoh-contoh keratan akhbar yang berkaitan dengan pencemaran udara di Malaysia dan di luar negara. Seterusnya ialah penyelesaian bagi masalah pencemaran udara. Penyelesaian terbagi kepada dua usaha, iaitu usaha yang dilakukan oleh NGO dan juga usaha yang dilakukan oleh pelajar. Terdapat contoh projek yang dilakukan oleh pihak NGO berkenaan pencemaran udara. Projek tersebut ialah projek pemberhentian sementara aktiviti pelombongan bauksit. NGO yang terlibat dalam menangani masalah ini ialah Pertubuhan Pelindung Khazanah Malaysia atau lebih dikenali sebagai PEKA. PEKA ditubuhkan oleh Puan Sri Tok Puan Datuk Sharifah Sabrina kerana kasih sayangnya terhadap alam sekitar dan keyakinannya dalam melestarikan warisan alam semula jadi. Berikutan ialah pengenalan kepada PEKA. PEKA ditubuhkan pada tahun 2010 dengan visi untuk menyelamatkan hutan hujan tertua beserta semua dari kepupusan. Misi PEKA pula adalah untuk menjadi kuasa dalam memastikan perlindungan dan pemulihan alam sekitar semula jadi kita. PEKA telah dijalankan secara tegas oleh sukarelawan yang tidak berbayar sejak penubuhannya. Sejak tahun 2015, PEKA telah membentuk 6 cawangan negeri iaitu Pahang, Perak, Selangor, Kedah, Pulau Pinang dan Negeri Sembilan. Langkah yang dilakukan oleh PEKA ialah moratorium yang bermaksud henti sementara ke atas pelombongan dan pengeksportan bauksit di Pahang selama 3 bulan. Pemberhentian sementara aktiviti tersebut adalah untuk pemilik stok simpanan bauksit untuk melakukan pembersihan. Tindakan akan diambil dengan mengadakan human blocking yang bermaksud benteng manusia bagi menyekat laluan jentera dan lori pengangkutan bauksit jika tiada perubahan dalam pembersihan. Tindakan tegas seperti pemberhentian serta-merta aktiviti pelombongan akan diambil. Akhir sekali ialah keberhasilan projek tersebut. Kerajaan Persekutuan melaksanakan moratorium selama 3 tahun. Malangnya pada 1 April, Menteri Air, Tanah dan Sumber Asli YB Datuk Dr. Xavier mengumumkan semua aktiviti melombong dan pengeksportan bauksit boleh diteruskan semula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya merupakan seorang pelajar dari salah sebuah universiti awam di Malaysia. Berikutan dengan peningkatan kes pencemaran udara yang berlaku di negara kita, saya sebagai seorang pelajar, saya mencadangkan bahawa pihak universiti itu sendiri menganjurkan kempen ataupun program penanaman semula tumbuhan hijau. Dalam kes ini, tumbuhan hijau yang dimaksudkan itu adalah seperti tanaman hiasan. Tanaman hiasan ini bersesuaian di dalam universiti. Itu kerana tanaman ini akan membantu menyerap karbon dioksida dan akan membebaskan oksigen.
Karbon dioksida itu mengandungi asap-asap kenderaan, asap-asap daripada kilang, dan itu adalah merupakan asap yang berbahaya kepada manusia dan juga haiwan-haiwan seperti kucing, burung dan sebagainya. Oleh sebab itu, saya sendiri sebagai seorang pelajar mencadangkan untuk penanaman semula tumbuhan hiasan ini di dalam sesebuah universiti itu supaya asap-asap karbon dioksida yang kotor ini akan diserap oleh tumbuhan hijau itu sendiri, dan tumbuhan ini akan melepaskan oksigen kepada kawasan sekitar. Jadi, kawasan sekitar di dalam universiti itu sendiri akan menjadi sihat dan bebas daripada karbon monoksida yang tidak sihat. Dan secara tidak langsung, para pelajar, warga universiti, semua pensyarah, semua haiwan-haiwan, terutama sekali kucing yang ada di dalam kawasan universiti itu sendiri, secara tidak langsungnya akan dapat menghirup, merasai udara yang lebih segar kerana terdapat banyak tumbuhan hijau yang akan ditanam di dalam kawasan universiti itu. Terdapat pelbagai kesan ataupun impak positif yang dapat diperolehi daripada program ataupun kempen penanaman semula yang diajukan oleh pihak universiti. Antaranya ialah kualiti udara di kawasan universiti dan kawasan sekitar akan meningkat. Dengan peningkatan kualiti udara di kawasan sekitar dan juga kawasan di dalam universiti itu sendiri, maka rakyat ataupun warga universiti itu akan kurang terdedah kepada penyakit ataupun wabak bawaan angin, contohnya seperti batuk, asma dan sebagainya. Sekaligus hal ini akan menyebabkan persekitaran dan suasana menjadi lebih positif dan lebih tenang. Assalamualaikum. Saya salah seorang pelajar daripada salah sebuah universiti yang ada di Malaysia ingin mencadangkan kepada pihak universiti yang ada untuk cuba menggunakan pengangkutan seperti basikal ataupun skuter sebagai pengangkutan harian mereka. Ini kerana dengan menggunakan dua buah pengangkutan ini seperti basikal dan skuter dapat mengurangkan pembebasan karbon dioksida yang berfungsi ataupun yang akan mengakibatkan berlakunya pencemaran udara yang ada di negara kita ini. Memandangkan kes di negara kita semakin meningkat, kita sebagai salah seorang pelajar di sesebuah universiti harus cuba mengatasi masalah ini dengan menggunakan pengangkutan basikal ataupun skuter supaya karbon dioksida yang selalunya dibebaskan daripada kenderaan bermotor akan dikurangkan, dan ini juga akan memberi kesan kepada keadaan sekeliling, iaitu udara kita akan menjadi lebih bersih, berkualiti, dan semestinya kita sebagai salah seorang warga universiti yang ada di Malaysia harus cuba untuk melaksanakan cadangan yang diberikan ini supaya kita akan dapat hidup dengan lebih tenang, dapat menghirup udara yang lebih segar di sekeliling kita. Ini semuanya demi kebaikan kita bersama. Secara umumnya, dengan melakukan langkah seperti menggunakan skuter ataupun basikal untuk bergerak dari satu tempat ke satu tempat, kita akan dapat mengurangi masalah pencemaran udara kerana kurangnya pembebasan udara kotor ataupun gas-gas yang tercemar daripada penggunaan kenderaan bermotor. Ini akan membolehkan udara di sekeliling kita menjadi lebih bersih dan juga selamat untuk kita semua. Kesimpulan yang boleh kita dapat daripada tajuk ini adalah pencemaran udara mempunyai kesan yang mendalam kepada manusia dan alam sekitar. Bagi manusia, ia boleh menyebabkan masalah pernafasan, penyakit kardiovaskular dan masalah kesihatan yang lain. Selain itu, pencemaran udara memberi kesan buruk kepada alam kita dengan menyebabkan hujan asid, merosakkan ekosistem dan menyumbang kepada perubahan iklim. Oleh itu, kita hendaklah bersama-sama mencegah kesan ini dengan peraturan yang ketat, amalan yang baik dan kesedaran orang awam. Sekian, itu sahaja pembentangan tajuk slide.